أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, terima kasih pengurusi majlis, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatankuasa Baitul Mahabbah yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung, yang saya kasihi dan yang saya hormati, Ustaz, Ustazah, para asatizah, para mu'allim, para kiai, para habaib, para masyayikh, haji, hajah. Hadirin dan hadirat muslimin muslimat, abang-abang, kakak-kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita mulakan pengajian kita dengan bacaan surah Al-Kahfi. Semoga surah ini menjadi bintik antara kita dengan fitnah yang terbesar dan fitnah akhir zaman, insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها سعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita semuanya i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja kita beriktikaf di dalam masjid ini sunat kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, marilah kita memperbaharui i'tikaf kepercayaan dan keimanan kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba
Kami redha Allah Tuhan kami. Wa bil Islami dina, Islam sebagai agama kami. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul besar junjungan kami. Alhamdulillah. Yang ketiganya zikir yang dimana baginda sallallahu alaihi wasallam ajar kita. Rasulullah kata zikir ini lebih hebat daripada orang yang berzikir pagi, petang, siang dan malam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad adada ma khalaqa fis sama'i. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad adada ma khalaqa fil ardi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad adada khalaqa ma baina dhalik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad adada ma huwa khaliq. Dan ini telah diinovasikan oleh ulama mutaakhirin. Jadi kalau tuan-tuan haji hajah semua cari dalam internet ke apa kan ada lah. So ini diinovasikan oleh ulama. Tapi dia ada, yang belakang tu dia ada tasbih, tahmid, tahlil itu semua ada. Cuma Sarawak itu diinovasikan oleh ulama mutaakhirin, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi tuan haji-haji, hajah-hajah semua, tuan-tuan puan-puan sekalian, semua apa khabar? Sihat? Sihat, alhamdulillah. Firman Allah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada banyak, dan di antaranya baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikmatani maghbunun ala katsiratin minan nas. Dua nikmat yang manusia ada tapi manusia lalai. Manusia menggunakan dia dalam jalannya Allah laknat, dalam jalannya Allah murka. Jadi apa benda dua itu kata Rasulullah? Dua nikmat tersebut as-sihah wal faragh. Nikmat kesihatan dan nikmat masa lapang. Ramai yang sihat tapi tidak menggunakan kesihatan dia untuk beribadat kepada Allah. Ramai yang sihat tapi tak menggunakan kesihatan yang Allah beri tersebut untuk menambah ketaatan dan keredaan Allah. Dan yang kedua, wal faragh, dan masa lapang. Ahli psikologi mengatakan masa manusia ni hidup dia penuh dengan masa kosong. Seperti dalam tadi Imam baca wal asri, demi masa. Allah bersumpah dengan masa. Sebab apa? Sebab ramai manusia dia lalai dengan masa, dan ramai manusia dia mentuhankan masa. Itu masalah. Nak tak nak, dia hidup dengan masa dia. Dengan masa dia mentuhankan masa. Dan sebab itulah dalam ibadat, semua ibadat ada masa, tapi tak ada masa yang spesifik. Dia masa yang kita kena belajar. Solat subuh tak ada waktu spesifik, pukul 6. Setahun tu pukul 6 je, tak? Dia buat masa dia nak tahu waktu subuh tu bila terbit fajar sadiq. Kat situ kita kena belajar fajar sadiq tu apa. Kena belajar. Tergelincir matahari, macam mana tergelincir matahari? Kita kena belajar semua tu. Sebab apa? Sebab dalam ibadat ada masa. Ibadat dia terkait dengan masa. Nak berpuasa, nampak anak bulan, baru puasa. Kalau tak puasa wajib lagi, bila masuk bulan Ramadan. Nampak anak bulan, baru raya. Dia macam tu. Jadi ibadat perlukan masa, tetapi masa yang perlu dipelajari. Jadi masa ni, manusia ni ada masa. Cumanya ahli psikologi mengatakan manusialah yang mengisi masa mereka dengan perkara yang berfaedah, ataupun mengisi masa mereka dengan perkara yang melaknat Allah, perkara yang Allah tidak redha, perkara yang Allah murka. Dia yang pilih, dia yang isi, dia yang penuhkan. Jadi tidak ada bila cakap, jom baca Quran, jom tuntut ilmu, dia boleh cakap. Dia kata apa? Aku tak ada masa. Itu adalah jawapan yang paling tidak cerdik.
Paling tu kita jawapan grade E lah. Paling tak cerdik, jom lah baca Quran, jom lah pergi majlis ilmu. Mungkin lah aku tak ada masa lah. Jaga-jaga lah. So masa dia buat benda yang lama, benda yang tidak mendapat keberkatan dan kerahmatan Allah. Jadi buat yang alhamdulillah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan semua berada pada hari ini tangan-tangan syurga. Cuba mengisi masa lapang yang tuan-tuan ada. Cuba meletakkan diri tuan-tuan dan cuba mengosongkan masa tuan-tuan untuk datang ke dalam majlis ilmu. Alhamdulillah. Janganlah pandang kata, oh orang yang naik kereta dan meja jahat ada. Bukan macam tu. Kalau dia mencari nafkah yang wajib di jalan Allah, itu pahala. Bukanlah kita kata dia orang tu tak, bukan. Cuma yang dia tuan-tuan ni antara manusia yang zahir dia nampak menuntut ilmu. Alhamdulillah. Dan yang terakhir sebelum kita masuk dalam satu topik, sebenarnya ada kaitan juga. Ada kaitan juga. Satu benda yang di mana Rasulullah SAW ceritakan dalam kitab Maslahul Ibad. Yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi ulumihi fi adarini amin. Sabda Rasulullah SAW, saya baca dah, saya ulang balik. Man arada dunya fa alayhi bi ilmin, wa man arada al-akhirah fa alayhi bi ilmin, wa man aradahuma fa alayhi bil ilmi. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang nak berjaya atas dunia, dia kena pandai. Sesiapa yang nak berjaya di akhirat, dia kena pandai juga. Sesiapa yang nak berjaya dunia dan akhirat pun kena pandai. Jadi kesimpulan dia, nak tak nak dia kena pandai. Bukan pandai cakap. Dia bukan kena pandai bercakap saja. Dia bukan perlu memandai-mandai, tapi dia kena pandai segala hukum hakam. Dia kena pandai terhadap, dia kena berhati-hati terhadap apa yang nak dikeluarkan daripada mulut dan apa yang nak dilakukan oleh perbuatan. Itu maksudnya ilmi. Ilmu itu maksudnya. Allahumma salli. Allahumma. Dan satu hadis dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang pertama Rasulullah kata, semua tahu, famous, innamal a'malu binniyah. Setiap perbuatan Allah akan nilai berdasarkan niat. Kalau diniatkan perkara yang baik, maka Allah akan bagi kebaikan terhadap dia. Sampaikan dikatakan ulama, kalau dalam ibadat, kalau tanya kau datang surau, kau datang masjid, kau solat jemaah, sebab apa? Saja. Sebab orang suruh datang, aku pun datang. Saja aku buat sebab aku ikut orang. Maka yang dapat pahalanya hanya pahala solat. Tetapi kalau dia datang, dia tahu mendapat ganjaran 27 kali ganda, maka Allah akan bagi 27 kali ganda. Dia tahu setiap langkah nak datang diampunkan dosa, diangkat darjatnya, maka Allah akan bagi pengampunan terhadap dia dan Allah akan bagi dia pahala. Jadi kita kena tahu semua tu. Kenapa tuan-tuan datang sini kena tahu? Oh, ni pahala, ni pahala. Satu hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kharaja min baitihi ila salatil maktubah mutatahhiran fa'ajruhu al-hajj muhrim." Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang keluar daripada rumahnya, nak lari sini mesti dah dari rumah kan? Mestilah kita dari rumah, kita dah siap mandi, kita dah siap bersihkan diri, berwangi-wangian. Kalau ada ada makanan yang disediakan, kita makan dahulu, makan malam, kemudian baru kita datang ke masjid. Bukan masjid masjid-masjid lain lah, datang ke masjid. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesiapa yang keluar daripada rumahnya, ni dengar baik-baik. Lepas ni kalau kita tak tahu, kita buat benda ni, kita niatkan.
Sesiapa yang keluar daripada rumahnya dalam keadaan mutatahhiran, dalam keadaan yang suci, ataupun dalam keadaan yang berwuduk, ada air sembahyang, dia keluar dan ambil air sembahyang dekat rumah, kemudian dia keluar nak ke masjid ila salatil maktubah, untuk solat fardu. Solat maghrib tadilah solat fardu, kan? Ada yang solat isyak, esok pagi solat subuh. Dari rumah ambil sembahyang, datang, kiranya tak ambil sembahyang ke masjid, sampai ke masjid hanya basuh kaki sebab nak bersihkan diri, kan? Basuh kaki dan masuk masjid. Kata Rasulullah SAW, ini ramai yang terlepas pandang, dan tapi inilah salah satu hadis yang saya akan ingatkan kepada jemaah saya. Saya seorang mutawif dan seorang perunding umrah. Jadi inilah antara hadis yang saya akan cerita dekat mutawif ketika di Mekah dan Madinah. Allahu Akbar. Maka kata Rasulullah, fa'ajruhu al-hajj muhrim. Maka Allah bagi pahala dekat dia seperti orang yang melaksanakan ibadat haji dalam keadaan ihram. Jadi kita persoal, kenapa nak sebut dalam keadaan ihram? Kenapa tak sebut hajj je? Kan? Al-hajj muhrim. Muhrim itu maksudnya dalam keadaan ihram. Dalam keadaan ihram lah. Bukan yang tak boleh kahwin. Dan tak boleh kahwin itu mahram. Mahram, man harama nikah. Mahram. Kena jaga sikit lah. Muhrim ni maksudnya dalam keadaan ihram. Sebab ibadat umrah, ibadat haji, dalam ibadat haji tu kalau dia pergi 40 hari, dia pergi 30 hari, dia pergi 1 minggu, tempoh yang paling mulia adalah ketika dia dalam keadaan ihram. Pergi umrah 14 hari, 22 hari. Sekarang ni ada travel yang buat 9 hari. Dulu 14 hari kan, lepas tu dah kurangkan 12 hari 10 malam. Sekarang ni ada travel dia buat 11 hari. Ada 1-2 travel yang buat 9 hari. Sebab cuti sekolah pendek, dia nak tarik cikgu cuti 9 hari tu. 9 hari 7 malam. Tapi pack lah sikit. 2 hari tu dekat airport. Dia memang macam padat. Allahumma salli ala Muhammad. Dan tempoh yang paling mulia, tak kisah berapa lama pergi pun, yang paling mulia adalah ketika mana dalam keadaan ihram. Kalau dia berada dalam ihram tu selama sejam, sejam itulah tempoh yang paling mulia. Orang yang melakukan umrah, mereka tak nak ihram lama, kan? Sebab tu ramai orang nak naik kereta api, dia tak nak naik bas. Naik bas kena ihram 6 jam. Sampai dekat situ pula kena pusing-pusing mungkin 8 jam dalam keadaan ihram. Dia rasa melekit badan. Tadi nak berwangi-wangi kan, dia rasa rimah. Dia nak pakai ni kan. Tapi tak boleh. Kalau perempuan tak kisah. Perempuan senang. Hak lelaki lah. Lelaki susah sikit. Dan ramai yang naik speed train, kereta api tu, dalam tempoh 2 jam je. Dah sampai 3 jam siap dah. Orang yang masih ada perjalanan, dia dah siap ihram, dah pakai macam biasa, dah mandi dah. Tapi sebenarnya dalam keadaan ihram itu tempoh yang paling mulia. Jadi tuan-tuan dan perempuan semua, Rasulullah cakap kalau nak berjaya dekat dunia, kena ada ilmu. Kita nak jadi seorang profesor, kita nak jadi orang yang berjawatan tinggi. Macam mana nak dilantik menjadi CEO? Macam mana nak dilantik menjadi COO? Macam mana nak dilantik mendapat jawatan pelbagai pangkat dan sebagainya? Mesti ada ilmu. Tapi ustaz, banyakkan sekarang ni ambil pengalaman. Berapa tahun? 10 tahun baru dia ambil. Yes, tapi tak semua macam tu. Kan? Memang sebab apa? Sebab memang ulama kata al-khibrah khair min nazariyah. Pengalaman ini lebih hebat daripada teori. Orang yang berpengalaman, tuan-tuan dan perempuan yang berada di hadapan saya yakin dan 100% tuan-tuan yang banyak pengalaman daripada saya. Tuan-tuan pernah hadapi segala masalah, segala isu. Tapi saya ni baru lagi. Saya ni baru tanam benih, baru pula sikit. Tuan-tuan dah jadi satu pokok yang besar. Jadi tuan-tuan lebih hebat. Bila dia mesti tuan-tuan lebih banyak pengalaman, lebih banyak ilmu, lebih banyak
permasalahan yang boleh diselesaikan. Tapi kami yang muda-muda baca teori dan sebagainya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, tak semestinya. Tak semestinya. Ada manusia bila mana dia ada teori, maka mudah untuk dia menyelesaikan masalah. Dan bila dia menyelesaikan masalah tersebutlah dia belajar lebih banyak daripada pengalaman. Saya pernah kerja dulu. Saya kerja dekat satu market ni, market kan. Jadi kalau dalam satu market ni ada satu hari kira kena kira semua barang. Sebab nak macam audit gitulah, dia nak tengok keluar masuk dan semua tu kan. Jadi kami sampai pukul 3 pagi ke 6 pagi akan ada shift lah, because memang mau tutup tapi orang dalam tu kerja. Sebab dia kena kira berapa baju, pen ada berapa, buku ada berapa, makanan, keropok ni dia kena kira. Kami kena kira semua. Ramai hebat. Jadi bila dah kira, bila kami dah kira benda dekat almari tu, dekat rak-rak yang kita dah pergi market tu kan, market ada rak-rak tu kan. Sebenarnya ada satu hari dalam setahun kena kira. Kita mungkin ada pernah nampak, ada tak nampak. Bila kira tu kami akan simpan. Sebab tak naklah bila kita dah kira 10, tiba-tiba esok dah ada orang beli, automatik dia berkurang. Bila berkurang kami kena tukar data. Susah lah. Jadi kami kena simpan dalam satu store. Dia ada store dia. Ada store untuk benda ringan, ada store untuk benda berat. Saya kerja bahagian stationery, bahagian pen, buku dan sebagainya. Jadi dekat situ yang saya baru saya suka bahasa jujur ya. Saya baru kerja tu dan ramai yang bekerja mungkin dah 5 tahun, 6 tahun. Dan mereka tak naik pangkat, mereka hanya kerja kat situ je. Saya baru kerja 4 bulan, 5 bulan gitu. Tempoh kami nak kira tu, bila kami susun, saya tu lihat lah, diorang hanya ramai manusia ni, dia hanya ambil barang, orang cakap susun, simpan dalam store. Tetapi bila orang macam audit tu datang, dia masuk store tu, dia akan tanya, mana pensel Stabilo yang kata ada 300 kotak, kami nak tengok. Bayangkan, masa dalam store, tiba-tiba dia tanya, mana 300 kotak Stabilo ni? Kena pupuk satu store tu lah. Nak kena cari balik. Kat mana? Dia jadi susah. Jadi tentulah terfikirlah macam baik kalau kita nak mudah, kita terus susun dalam store tu. Dan kita ambil satu list kertas, kita tuliskan dekat store tu, kat depan kita listkan rak satu apa barang yang ada, ikut susunan. Jadi kalau contoh audit datang, saya nak tengok pen kotak Stabilo, kita tengok, oh kotak Stabilo rak B, rak nombor 2, dia punya nombor yang ketiga. So tengoklah kotak yang ketiga. Itu senang. Dan jujur saya cakap, ada kawan saya yang buat macam tu juga dan sebagainya. Saya baru pergi mall tu baru-baru ni, kawan saya dah naik pangkat dah. Sedangkan kawan saya baru kerja lebih kurang 5 tahun, sekarang ni 5 tahun itu dah naik pangkat. Tapi orang yang dah kerja 10 tahun masih belum naik pangkat. Dia masih lagi kerja susun barang kita lah. Tapi dia dah jadi, yang 5 tahun ni dah jadi HR. Dia jadi human resources dah, dia naik atas lah. Sebab dia kata siapa nakkan dunia, dia kena ada ilmu. Ilmu ni bukan kita hanya mendengar, kita nurut tak. Ilmu ni sebenarnya ada perkara yang bila kita dapat satu masalah, kita kaji dia, kita selesaikan dia. Itulah ilmu. Tapi orang yang pengalaman itu lebih, kata orang Arab, al-khibrah itu lebih hebat. Pengalaman itu lebih hebat daripada nazariyah, teori semata-mata. Orang yang belajar teori belum tentu doktor, operate kita teori. Belum tentu lagi bila nampak darah, nampak urat, dia akan jadi setengah orang jadi gabra. Kat mana ni? Tak jumpa. Kan? Senang cerita lesen kereta lah. Belajar teori, reti pandu kereta. Bila
exam dia PJ, gagal. Sebab apa? Sebab jadi gaburan dan sebagainya. Tapi kalau orang yang dah selalu bawa, dia rasa tak ada apa. Al-khabrah, pengalaman. So dia rasa is a small matter, tak ada masalah. Dan siapa yang nakkan akhirat pun dengan ilmu juga. Sebab apa kata nakkan akhirat dengan ilmu? Sebab macam tadi saya beritahu, kalau inaman amalu binniyah, kalau kita datang solat kita tak tahu apa saja. Kau anggap tak ada sebab apa? Sebab aku ikut orang sebelah. Kau sujud lama sebab apa? Orang sebelah sujud lama, imam sujud lama. Kau angkat tangan sebab apa? Dah orang angkat tangan, aku pun ikutlah dia. Maka dia tidak mendapat apa-apa. Kan? An-niyah qabla al-amal. Niat sebelum amal, miftahu ta'ah, kunci kepada ketaatan. Al-amal qabla al-niyah. Tetapi kalau dia melakukan perbuatan ibadat, tapi dia tak ada niat, dia buat saja sebab ikut orang, dia tak tahu kenapa dia buat macam tu, miftahul fasad, kunci kepada kefasikan. Allah, kunci kepada dosa. Sebab apa dia tak nampak orang buat, dia tak buat lah. Kenapa kau tak makan? Puasa ni saja. So orang tak makan, aku tak makan. Tapi kat rumah dia makan. Sebab tak ada orang. Sebab itulah katakan la'allakum tattaqun, orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ini adalah orang yang melakukan ibadat dengan niat. Orang yang bertakwa adalah orang yang walaupun semua tak buat, dia tahu itu ada pahala, maka dia buat. Walaupun tak ada orang, tapi dia masih lagi ingatkan Allah pandang dia. Sebetulnya orang yang berpuasa itu tattaqun, bertakwa. Itu maksudnya. Jadi siapa yang nakkan akhirat, dia pun kena ada ilmu. Jadi tuan-tuan dah belajar satu ilmu bahawasanya, okey, ambil air sembahyang dekat rumah, kemudian solat fardu dekat sini, dapat satu pahala seperti melakukan haji. Senang, seperti melakukan haji. Maka kita buatlah kuliah subuh. Esok kami tak ada apa, kami Jumaat Sabtu. Sabtu ni ada kuliah subuh. Rasulullah kata apa? Rasulullah kata siapa yang solat subuh berjemaah, man shalla salatul ghabah jama'ah, siapa yang solat subuh berjemaah, thumma qa'ada yazkurullah hatta tatlu'ash syams, kemudian dia duduk dekat situ, dia berzikir kepada Allah ataupun tuntut ilmu sampai terbitnya matahari. Terbit matahari ni maksudnya apa? Sampai waktu duha, dalam 7:30 macam tu. Kemudian thumma shalla rak'atain, kemudian dia solat 2 rakaat. Maka Rasulullah kata fa'ajruhu umrah tamatan tamatan tamatan. Kata Rasulullah kata, baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maka baginya pahala seperti melakukan umrah sempurna, sempurna dan sempurna. 3 kali Rasulullah tegaskan umrah yang sempurna, kerana melakukan ibadat yang simple. Solat subuh jemaah, kita tunggu sampai habis kuliah, masuk waktu duha, kita solat duha 2 rakaat, kemudian dapat pahala seperti melakukan umrah. Senang, senang nak dapat semua tu, tapi kita tak tahu. Sebab itu nak katakan fa'alaihi bi'ilmi, dengan ilmu. Kita kena tahu, kita kena dicok, kena tahu, oh rupanya macam ni. Tak perlu kata aku nak pahala umrah ni, aku nak kena kumpul duit 10,000 sekarang. Standard ada 7,000, 8,000, 9,000, 10,000. Kalau yang VIP tu sampai 20,000. Saya pun tak bisa tahu lah trik-trik dan semua tu. Ada yang lebih kepada package ziarah, ada yang lebih kepada free gift, ada yang kurang dari segi ziarah tu, banyakkan masa untuk beribadat, maka murah sikit dan sebagainya. Jadi tak ada orang fikir aku nak pahala umrah ni, aku kena kumpul 10,000. Aku nak pahala haji ni sekarang 50,000. Subsidi wallahualam, tahun ni tak tahu lagi. Dan aku nak sampai kumpul 50,000 nak pahala haji. Sedangkan baginda sallallahu alaihi wasallam dah mempermudahkan umat baginda, mempermudahkan kita. Rasulullah kata salah satunya ambil sembahyang, datang solat fardu, dapat pahala haji.
Solat subuh jemaah, tunggu orang sampai masuk waktu duha, solat duha 2 rakaat, dapat pahala umrah. Punyalah senang, tapi kita tak tahu ruginya kita. Sebetulnya kena ada ilmu. Kita melakukan ibadat tanpa ilmu, sia-sia ibadat kita. Kita baca Quran, Rasul aku baca Quran setiap hari bagus, tapi kita tak pernah belajar Quran. Rupanya sama ni baca salah, makhrajnya salah, hurufnya salah, tajwidnya salah, berhenti wakafnya salah. Astaghfirullah, waliyadzubillah. Memanglah kalau tak ada guru, tak apa. Kalau ada guru ramai dekat Malaysia, waliyadzubillah, kita kena belajar, kena ada ilmu untuk dan yang terakhir Rasulullah kata wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Dan siapa yang nak dua-dua, maka dia kena ada ilmu. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala sebut wa bataghi fima ataka Allahu darul akhirah. Allah taala kata carilah kamu, jadilah kamu manusia yang kaya. Jadilah kamu manusia yang mendapat harta-harta di atas dunia. Fima atakallahu darul akhirah, untuk kamu bawa amalan, untuk kamu jadikan harta tersebut bekalan di akhirat kelak. Maksudnya harta tersebutlah kamu bersedekah. Orang yang nak sedekah, tak ada duit, tak boleh sedekah. Orang nak berwakaf, tak ada duit, tak boleh nak berwakaf. Orang yang nak berinfak, tak ada duit, dari nak berinfak. Jadi Allah Subhanahu wa taala wa bitaghi, Allah kata carilah, usahalah. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan bisa dengar, kalau ada penceramah tiba cakap kau, ada statement netizen ke kata, Allah sembang ustaz, sembang tasawuf tinggi, tapi naik kereta mewah, naik rumah besar. Itu namanya orang yang bercakap tapi tak ada ilmu. Macam mana dia boleh cakap, dia mempertikaikan benda itu, sedangkan Allah sendiri cakap wa bataghi ma atakallahu darul akhirah, dan Allah kata wala tansa nasibaka minad dunya. Allah kata kamu carilah harta kamu untuk kamu bawa bekalan ke akhirat, untuk bersedekah, berinfak, berwakaf. Tapi kamu jangan lupa nasibaka minad dunya, bekalan untuk kamu atas dunia. Maksudnya Allah kata kamu ni terpulanglah. Tapi Rasulullah SAW mengatakan genggamlah dunia dengan tangan, tapi jangan letak dalam hati. Sebab apa? Mudah untuk kita lepaskan. Tapi kalau dalam hati penuh dengan ada tulang lah, apa susah kita nak keluarkan. Sebab itulah kata genggam sahaja dunia. Jangan letak dalam hati, hanya di tangan sahaja. Cari dunia, genggam kat tangan, tapi dalam hati apa dia? Akhirat. Itu sebenarnya. Tak kisah orang nak mempertikaikan kan. Kalau ada dia kata Allah sembang ustaz duduk ni, tapi naik kereta Ferrari contoh kan. Tak ada. Contoh naik kereta mewah, rumah banglo besar, 3 biji, 4 biji. Astagfirullahaladzim. Kena jaga-jaga tu. Kalau kita cakap berdasarkan akal dan emosi, kita sebenarnya telah menunjukkan kejahilan dan kebodohan diri kita. Jadi kalau macam kata, tak payahlah kejar dunia, habiskan masa dekat masjid, zikir saja. Mungkin kalau dah sampai tahap usia yang tahap sepatutnya, betul boleh. Tapi kalau masih muda, macam baru umur 30 tahun, dia kena fikirlah. Kalau dia duduk kat masjid saja, anak bini nak makan apa? Kan? Ustaz, hari itu kami nak ibadat juga. Rasulullah SAW cakap dalam satu hadis, ada dalam kitab Nasihat Libat juga. Rasulullah SAW bersabda, maka Rasulullah kata, maksud dia Allahu Akbar, siapa yang mencari nafkah untuk anaknya, ataupun untuk isterinya, ataupun untuk dirinya,
Sebab apa dia cari nafkah untuk diri dia? Supaya dia tidak meminta-minta, supaya dia tidak mengemis minta dekat orang. Aku nak duit. Kerja tak, minta banyak. Kata Rasulullah, siapa yang bertiga ni, cari nafkah anak, cari nafkah isteri, cari nafkah untuk diri sendiri agar tidak meminta-minta, fahuwa fi sabilillah. Orang ini kalau dia mati sewaktu bekerja, Allah ganjarkan seperti mati syahid. Allah ganjarkan, Allah bangunkan dia bersama para syuhada. Allah Akbar. Fahuwa fi sabilillah, dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah ke? Tak salah, kan? Imam Syazili, Allahumma salli alaihi wasallam. Saya tak ingat, saya minta kepada saya silap, saya tak ingat. Seorang tokoh sufi. Tokoh sufi lepas Imam Ghazali. Tokoh sufi ni kiranya semua tarekat-tarekat yang dekat Malaysia ni, dekat Arab sekalipun, akan berpadukan imam ni. Saya tak ingat nama imam. Allah Syazili dasar saya. Pernah satu ketika seorang pemuda ni, dia nak menuntut ilmu sufi. Dia datang. Bila dia datang, dia sampai dekat depan rumah imam ni, Syekh Sufi, ahli Sufi. Ahli Sufi ni tuan-tuan akan cakap apa? Sufi ni zuhud, Sufi ni tak ada harta. Betul? Standard betul. Orang akan cakap. Tapi di sampai-sampai situ dia terkejut. Rumah banglo, rumah besar. Dia pelik lah. Dan ahli Sufi tu keluar. Ahli Sufi tu keluar dan dia pun tanya, wahai Syekh, kata Syekh ni ahli Sufi. Ahli Sufi ni zuhud. Kenapa Syekh duduk rumah banglo yang besar? Maka Syekh pun ambil. Syekh kata, jom kita jalan-jalan satu kampung. Dia pun naik kereta kuda. Bila naik kereta kuda tu, Syekh isi air dalam satu cawan penuh. Memang penuh. Syekh bagi dekat dia. Syekh kata, wahai anak, wahai fulan, anak muridku, kamu pegang cawan ni, sepanjang perjalanan kita, kamu pastikan cawan ini, pastikan air dalam cawan ini tidak tumpah, walaupun sedikit. Tak tumpah. Dia isi penuh. Lepas tu dia kata jangan begitu tumpah. Jadi sepanjang perjalanan tu, anak murid ni yang pertikaikan tadi tu, dia tengok cawan macam ni, tengok fokus. Sebab dia jangan begitu tumpah kan. Jika kita lah kan, kita je fokus tak begitu tumpah kan. Kalau kita beli air, kita masuk dalam kereta bagi ke isteri kita. Ni air ni, air pula contoh cawan, tak ada penutup bagi dia. Ni dia begitu tumpah tak. Apa dia akan buat? Dia akan pegang elok, tengok macam tu. Macam tu lah anak murid tu. Dia tengok sepanjang perjalanan. Sampailah mereka habis pusing satu kampung. Syekh ni tanya, wahai anak murid, wahai fulan, sepanjang perjalanan tadi, boleh tak kamu ceritakan bagaimana situasi kampung ni? Anak murid ni kata, wahai Syekh, Syekh kata jangan begitu tumpah air tadi. Saya tengok air ni sampai kan saya tak mampu, saya tak sempat nak tengok suasana kampung. Sebab dia asyik fokus kat air, kat cawan dia fokus, sampai dia tak nampak lah macam mana suasana kampung. Syekh ni kata apa? Syekh ni kata, seperti itulah kami ahli sufi. Walaupun kamu tengok rumah kami besar, kenderaan kami mewah, tapi hati kami hanya melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah Akbar. Kita jaga-jaga kalau nak bercakap satu benda tu. Kita tak tahu hati orang macam mana. Kita ni nahkum az-zawahir. Kita ni hanya melihat luaran. Allah tawalla as-sarair. Allah sahaja yang tahu apa dalam hati dia, apa yang ada dalam hati kita. Jadi kalau kita nak berjaya dua-dua, dunia akhirat, kita kena ada ilmu. Kita kena jadi manusia yang kaya. Kenapa kaya? Nak kaya macam mana? Dengan ilmu. Kalau kaya dengan harta pusaka, dia kaya lah 10 tahun. Masa tahun yang ke-11, semua harta kena ambil.
Semua harta dah kena tarik. Naik kereta besar sebab harta pusaka. Habis 10 tahun tak payah, kena tarik. Jadi nak katakan, nak berjaya dunia akhirat dengan ilmu, baru kamu boleh hidup macam tu. Kamu ada duit, kamu kaya. Nak berjaya akhirat, kamu guna duit kamu untuk berwakaf, guna duit kamu untuk berinfak, guna duit kamu untuk bersedekah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ruangan untuk aset dan kemudian. Dan terakhir sekali Rasulullah ini yang nak dua-dua dunia akhirat, maka mestilah dengan ilmu. Sebab dengan ilmu lah yang akan membawa kita, memudahkan kita untuk ditambah yang amalan-amalan kita. Kalau kita buat amalan tak tahu kenapa, maka tidak ditulis pahala bagi amalan tersebut. Dan yang terakhir saya baca satu lagi kata-kata nasihat yang dibuat. Diriwayatkan daripada Yahya bin Mu'az radhiyallahu anhu, "Ma asallallahu al-karim wa la athara dunya 'ala al-akhirati hakim." Kata Yahya bin Mu'az, orang mulia tidak berani berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang bijaksana tidak akan mementingkan dunia, mengendasi kepentingan akhir. Kata Yahya bin Mu'az, orang yang bijaksana,
Orang yang pandai, yang cerdik. Tadi kan cerita bab ilmu. Yang ada ilmu, maka dia tidak akan mementingkan dunia melebihi akhirat. Kalau dia pentingkan dunia, jelas walaupun dia ada jawatan yang tinggi, pangkat yang banyak, tapi kalau dunia lebih diutamakan daripada akhirat, dia bukanlah manusia yang digelar sebagai orang yang bijaksana dan yang digambarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah manusia yang telah dipengaruhi oleh iblis laknatullah. Dia pandai, tapi dia tidak ada ketakwaan. Dia bijaksana, tapi hatinya sentiasa terpana dengan dunia. Itu menjaga-jaga. Jadi kata Yahya bin Mu'az, orang yang bijaksana, dia walau harta dia banyak mana pun, walau dia kaya seperti kaya mana pun, tetapi akhirat adalah benda yang diutamakan berbanding dunia yang dihidup sekarang. Kerana dunia ini adalah alam yang Allah laknat dengan 3 sebab. Itu yang kita akan bincangkan nanti insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi cukup saya itu sahaja. Saya minta maaf salah silap, saya minta maaf dasar bahasa. Khulasah kesimpulan yang boleh kita gambarkan tuan-tuan dan puan-puan, tuntutlah ilmu kerana Rasulullah kata talabul ilma faridatun ala kulli muslim, adalah fardu kepada kita. Wajib orang Islam menuntut ilmu dan jadikan ilmu tersebut wasilah punca kita menambah ibadat kita. Kerana Rasulullah kata nak berjaya dunia ilmu, nak berjaya akhirat ilmu, nak berjaya dua-dua pun kena ada ilmu. Dan Yahya bin Mu'az pun mengatakan bahawasanya kalau orang yang berilmu ni, dia dapat dunia akhirat, tetapi akhirat benda utama, dunia is the second. Dunia bukan yang utama. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, jadi cukup saya itu sahaja. Saya bukanlah bermakna kita belajar ini nak menyekat punca sebab tuan-tuan dan puan-puan mencari rezeki, tapi nak ceritakan carilah rezeki. Jadilah manusia yang berjaya, jadilah manusia yang kaya di pandangan orang lain. Tetapi apa pun yang berlaku, kekayaan kita, kemegahan kita, kejayaan kita tidak akan datang melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nak tak nak, kaya ke, bijak ke, hebat ke, itu atas dunia kita sekejap sahaja. Kita kena cakap hadza min fadli rabbi. Ini adalah kelebihan yang Allah gambarkan dan aku buat untuk akhirat dulu. Wallahu a'lam bissawab. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Nabi Allah sekali lagi, Nabi Allah yang berurut daripada diri saya sendiri. Kita ini semuanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita akhiri dengan sedikit doa. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na ma 'allamtana ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli daa'in wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.